Hello, apa kabar semua? Saya harap Anda semua sehat dan walafiat. Terima kasih kamu hadir ataupun singgah di channel saya, Cucu Tumunda. Okey, pada kali ini saya akan berkongsi dengan Anda sebuah cerita seram lah. Ini bukan cerita benar, cuma imajinasi saya sajalah. Dan kisah ini bermula di mana Hayati, bukan nama sebenar lah, telah terlibat dengan kemalangan jalan raya, di mana kereta Hayati telah terbabas di sebuah selekoh, di mana selekoh itu di tepi selekoh itu ada gaung yang agak dalam lah. Kereta yang dipandu oleh Hayati berbabas dan lalu terjunamlah ke dalam gaung yang sangat dalam tu, dan menyebabkan Hayati meninggal dunia lah pada masa itu juga lah. Dan berita kemalangan dan juga kematian Hayati sampai kepada Borhan. Dan untuk pengetahuan kamu semua, Borhan ni adalah tunang kepada Hayati lah. Bila Borhan dengar cerita yang Hayati ni kemalangan dan juga meninggal dunia, Borhan pun rasa sangat sedih dan tidak dapat menerima lah kejadian itu, kerana dalam beberapa bulan lagi mereka akan berkahwin lah, dan segala impian dan juga perancangan yang dilakukan untuk menikahi dan mengahwini Hayati punahlah, hancur begitu sajalah. Dan dipendekkan cerita, beberapa bulan selepas kemalangan dan juga kematian Hayati, Borhan masih tidak dapat menerima lagi lah kematian Hayati, dan dia dalam keadaan kemurungan yang amat sangat lah. Makan dia tidak lalu, serba-serbi lah, tidak teratur lah, menyebabkan kehidupan itu tidak teratur lah, lebih kurang begitu cerita dia lah. Dan untuk pengetahuan kamu semua, sebelum kemalangan itu berlaku, Borhan sempat membeli sebuah telefon pintar yang barulah untuk diberikan kepada Hayati lah, sempena hari jadi Hayati yang ke-35 tahun lah. Tetapi hadiah tu tidak dapat diberikan kepada Hayati kerana Hayati terlibat dengan kemalangan dan seterusnya meninggal dunia lah. Kerana sebelum ni Hayati dia meminta kepada Borhan lah membelikannya sebuah handphone yang barulah, sebab handphone lama Hayati itu dia sudah rosak lah, lebih kurang begitulah. Dan handphone tu masih lagi Borhan simpan dan dia pegang gitu. Bila dia nampak handphone baru yang akan dihadiahkan kepada Hayati, dia akan menangis sampai berjam-jam, sampai mata dia merah lah, lebih kurang begitulah cerita dia. Dan dipendekkan cerita, kawan sekerja Borhan ni, Zahid nama dia kesianlah dengan Borhan ni. Jadi dia pun bercadang membawa Borhan untuk jalan-jalan, untuk menenangkan fikiran Borhan lah, untuk menghilangkan rasa kesedihan dia tu yang sudah beberapa bulan belum lagi dia boleh move on lah, orang cakap. Jadi Zahid ni pun dia memujuk Borhan lah, tapi mula-mulanya pada awalnya Borhan dia tolak lah, dia tidak mau. Tapi bila hampir beberapa jam gitu, mungkin 2 jam kah, mungkin 1 jam, akhirnya Borhan pun dia akur lah dengan permintaan kawan dia untuk berjalan-jalan, untuk meredakan kesedihan dia, kemurungan dia lah, lebih kurang begitu. Jadi mereka ni pun berjalan-jalan, mungkin dorang pergi melancong kah, mungkin jalan-jalan biasa begitu di tempat-tempat macam shopping mall kah, tengok wayang kah, kita tidak pasti. Yang penting dorang berjalan sehari suntuk, mereka berjalan-jalan lah. Setelah sehari suntuk dan kira-kira jam 12.15 lebih kurang begitulah, Borhan pun pulanglah di rumah dia dalam keadaan yang badan dia sangat penat lah. Dia buka pintu, lepas tu dia terus baring di sofa di bahagian ruang tamu rumah dia lah, rumah bujang dia. Dia tidak sempat mandi, dia tidak sempat buka baju sebab dia terlampau penat lah, sebab sehari suntuk dia berjalan-jalan dengan Zahid lah, lebih kurang begitu. Dan dia terus terlelap tertidur, terbaring di sofa ruang tamu rumah bujang dia lah. Tidak lama selepas tu
Burhan ini dia tengah tidur, tengah tidur, tiba-tiba handphone ataupun telepon dia berbunyi. Handphone dia itu dia letak dalam bag dia, dan di dalam bag dia itu ada handphone yang berbunyi lah. Jadi dia pun dalam mata dia itu yang separuh sedar begitu, dia sempat tengok juga lah jam di dinding menunjukkan jam 3.24 menit pagi. Dia sempat tengok begitu 3.24 pagi, dan dia dengan keadaan yang mamai-mamai dia ambil telepon tu, dia letaklah di telinga macam biasa. Sebab sebelum tu deringan panggilan tu dia berbunyi berkali-kali berbunyi lah. Jadi oleh kerana banyak kali bunyi gitu, Burhan pun dia ambil telepon, dia letaklah di telinga dia. Dia terdengar satu suara yang sayup-sayup lah, tapi dia macam dia rasa kenal suara tu. Tapi dalam keadaan sayup-sayup lah. Burhan pun cakap lah, "Hello, siapa nih? Boleh tak awak cakap kuat sikit? Saya tak dengar nih," dalam keadaan dia mamai-mamai ataupun separuh sedar lah, lebih kurang begitu. Dan masa itu pun Burhan dia macam marah lah sikit, dia marah dalam nada yang marah lah, lebih kurang begitu. Jadi bila Burhan dengar betul, dan suara tu makin jelas, dia dengarlah suara perempuan tu macam dia kenal suara tu. Perempuan tu dia bercakap lah, "Assalamualaikum bang, ini Hayati, tunang abang sekarang ni. Hayati di Jalan Bukit Manis, tengah tunggu abang ambil Hayati, sebab kereta Hayati rosak teruk. Hayati seorang je kat sini." Jadi mata Burhan pun yang mamai-mamai gini dia terbuka luas lah, dan lebih kurang macam yang terbuka luas dan tercengang. Ini suara tunang saya, Hayati. Dia dengar begitulah, dan dia terkejut lah, memang dalam keadaan terkejut begitu, dan dia tahu yang tunang dia ni, Hayati, sudah meninggal dunia, sudah dikubur pun berapa bulan yang lepas lah. Jadi Burhan pun dalam keadaan dia terkejut dan tercengang tu, dia melemparkan handphone tu. Dan yang lebih mengejutkan lagi lah, handphone tu yang dilempar tu terjatuh di sofa, handphone baru yang dia belikan kepada Hayati. Dan Burhan tahu yang handphone tu dia tidak letak kad SIM. Dan macam mana dan bagaimana orang boleh buat panggilan dari telepon yang belum ada SIM ya? Dan suara pemanggil tu seperti suara Hayati. Itu yang membuatkan Burhan pertama dia terkejut, lepas tu dia tercengang, dan sampai dia punya dahi ini dibasahi dengan peluh jantan dia lah. Dalam keadaan dia terkejut, tercengang, takut, dia pun terfikir mustahil handphone tu SIM card, seingat saya belum letak SIM card pun dalam tu. Macam mana ada orang yang buat panggilan dan suara pemanggil tu seperti suara Hayati. Dia pun berdiri, berlari masuk dalam bilik dia, ambil selimut, tutup, dalam keadaan terketar-ketar dia tutup, lepas tu dia baca ayat kursi. Dia baca ayat kursi banyak-banyak, dan sampailah Burhan tertidurlah, dan tertidur begitu sampai keesokan harinya. Sejak dari peristiwa yang dia lalui malam semalam tu, Burhan pun berfikirlah, dan juga dia pun tidak sudah meratapilah kehilangan Hayati. Sebaliknya dia meredailah dan juga akur dengan ketentuan daripada Tuhan lah, takdir. Mungkin di sebalik kejadian itu ada hikmah dia juga lah. Jadi itulah yang diingati oleh Burhan lah daripada cerita ini. Jadi lebih kurang begitu saja guys, cerita yang saya ingin sampaikan. Ya begitu saja untuk kali ini. Semoga Anda terhibur, dan jangan lupa untuk tekan like, tekan butang subscribe, dan juga loncengnya sekali ya. Dan itu sajalah untuk video kali ini. Semoga Anda semua terhibur. Kita jumpa lagi. Bye bye.